Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair lallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawana ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadata wa hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbih subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung semula di dalam kitab hadis 40 karangan bagi Imam An-Nawawi, iaitu daripada matan Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi kita kesambung semula pada hadis yang ke-29. Jadi kita dah baca sedikit dan tak habis lagi kita baca. Yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita baca semula bahawasanya beliau berkata, qultu, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khabarkan kepada aku tentang amalan yang memasukkan aku ke dalam syurgamu, dan juga menjauhkan aku daripada api neraka. Jadi ya Rasulullah, ajar aku satu amalan yang mana memasukkan aku dalam syurga dan juga menjauhkan aku daripada api neraka. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Muaz bin Jabal, kau bertanya tentang perkara yang besar. Perkara yang besar ni maksudnya kita dah sebut tadi sebelum ini bahawasanya sukar. Sebab apa? Kebanyakan manusia itu mempunyai nafsu dan tak ramai orang yang mampu untuk melaksanakan dengan sepenuh-penuhnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya banyak benda hak-hak Allah Ta'ala itu manusia tak dapat sempurnakan dengan selayaknya ataupun menyebabkan orang tersebut layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW kata kepada sahabat ni, sahabat Nabi SAW, macam mana kita? Maka kata Nabi SAW, tapi Nabi SAW jawab, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, tetapi ianya akan jadi mudah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Artinya nak masuk syurga tu jadi mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala mempermudahkan jalan baginya. Jadi Allah Ta'ala permudahkan kepada orang yang nak masuk syurga tu, Allah Ta'ala akan bagi taufik, Allah Ta'ala akan bagi rahmat, Allah Ta'ala akan bantu seorang tersebut untuk berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana apabila seorang hamba tersebut dia ada niat yang baik, yang solehah, kemudian dia ada kesungguhan, walaupun dia tak berapa sihat tapi dia ada kesungguhan, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala jadi mudahkan dia. Sebab tu ada setengah orang kadang-kadang dia nak masuk, dia tu walaupun umur dia sudah meningkat, tuan-tuan dan puan-puan, tapi dia amal ibadah dia lebih dahsyat daripada orang muda. Kita tengok saja 5 waktu di masjid, nampak tak? Itu Allah Ta'ala bagi mudah. Allah Ta'ala nak bagi mudah seorang itu untuk melakukan ketaatan kepada siapa yang Allah Ta'ala mahu. Kita dah bahas sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang nak mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala nak bagi mudah, maka mudah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kita dah sebut sebelum ni juga, iaitu mestilah menyembah Allah Ta'ala dan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala sedikit pun. Maknanya kita dah sebut sebelum ni untuk kita menjaga akidah di atas akidah landasan ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita nak masuk syurga ni, kita dah sebut sebelum ni, tuan-tuan dan puan, bahawasanya hanya akidah ahli sunnah wal jamaah saja yang boleh masuk ke dalam syurga. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ni ma'ruf di kalangan kita, tuan-tuan dan puan, mereka itu yang berakidah dengan akidah Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftarik ummati salasa wa sab'ina firqatan. Umat aku akan berpisah kepada 73 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 72 yadkhulun nar.
kata Nabi SAW, ataupun finnar, kata Nabi SAW. 72 golongan akan masuk ke dalam api neraka. Nampak kata Nabi SAW, illa wahidah, kecuali satu saja. Kata Nabi SAW. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, ma hiya ya Rasulullah? Apakah yang satu itu? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi SAW. Itulah, kata Nabi SAW, akidah ataupun pegangan yang aku pegang dan juga sahabatku. Maka kita tengok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua itu pegangan-pegangan daripada ulama-ulama khalaf kita, ulama-ulama salaf kita, sampailah pada tabi'in, sampai para sahabat, sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kena ikut umat majoriti. Disebut dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya la tajtami' innal ummati la tajtami' ala dhalalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umat aku ni tak akan terhimpun di atas kesesatan. Maksud terhimpun tu ulama hadis kata, maknanya kita ni bila mengikuti sawadul azam. Artinya pengikut yang paling ramai tu tak akan sesat. Nampak tak? Kalau kita tengok di negara kita ni yang paling banyak orang-orang yang bermazhab. Nampak tak? Orang-orang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian akidahnya mengaji sifat 20, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Nampak tak? Maka paling majoriti ulama-ulama silam semua itulah akidah dia. Barak ribuan tahun. Kita tengok saja ulama-ulama besar. Siapa di antaranya? Kita tengok daripada mazhab Imam Syafi'i. Kita tengok siapa yang bermazhab dengan berakidah dengan Asy'ari. Kita tengok di antaranya Imam Zarruq. Nampak je alim. Di antaranya kita tengok ulama-ulama hadis juga. Di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tu yang syarah Sahihul Bukhari tu tuan-tuan puan. Nampak tak? Kitab Fathul Bari tu dirujuk tuan-tuan puan, selain mazhab lain pun merujuk kepada kitab Fathul Bari tersebut. Nampak tak? Orang yang Syiah pun kebanyakan pun rujuk kitab tersebut sebab syarahannya tuan-tuan puan sangat luar biasa. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nampak tu? Itu Asy'ari. Kita tengok apa lagi? Ulama-ulama besar. Kita tengok ulama-ulama Tanah Jawi. Pun banyak. Semuanya kebanyakan Asy'ari. Di atas madhab akidah Abu Hasan Asy'ari. Jadi akidah ni kita kena jaga. Nak masuk syurga, akidah benda yang paling penting sekali untuk kita jaga. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullah bahawasanya la yusihul ibadah illa min ma'rifatil ma'bud. Kata Imam Al-Ghazali, tidak sah ibadah seseorang kecuali apabila dia itu sah pada apa? Mengenal akan ma'bud yang disembah, iaitu Allah Ta'ala. Artinya dia belajar ilmu tauhid dan memperkukuhkan akidah dia dengan akidah yang sahih. Bukan akidah-akidah yang menyeleweng seperti Wahabiyah ataupun Syiah ataupun Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, pelbagai lagi. Dan begitu juga yang zaman sekarang timbul fahaman-fahaman sekular, fahaman-fahaman liberalisme, fahaman-fahaman pelbagai misma ni tuan-tuan dan puan-puan, itulah nak katakan yang menyesatkan tuan-tuan dan puan-puan, yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi itulah saya syarahkan seperti ini sebab kita tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah taala lah orang-orang yang Melayu kita ni, walaupun macam mana jahat dia tidak sampai syirik. Tidaklah sampai dia pergi menyembah berhala. Tidaklah sampai dia pergi masuk gereja. Tapi pada hari ini kerana terlalu banyak fitnah firqah yang menyesatkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalil dia senang. Ikuti umat majoriti. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu mengikut pada pendapat atau pegangan-pegangan yang besar. A'zam artinya sawadul a'zam, yang pengikut yang besar. Maka kata Nabi SAW, baca hadis sampai habis. Kata Nabi SAW, faman syadda finnar. Siapa yang tak mau ikut pengikut besar ni, iaitu sawadul a'zam itu, maka kata Nabi SAW, maka siapa yang seorang-seorang, maka dia akan berseorang-seorang ke dalam neraka, kata Nabi. Maknanya tak nak ikutlah, tak apalah, saya nak ikut saya punya fahaman. Saya nak kaji Al-Quran sendiri, saya nak baca hadis sendiri. Saya tak nak ikut imam mazhab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan setahap Imam Syafi'i, silakan, tak ada masalah.
Kalau tuan-tuan perempuan mampu faham Al-Quran, nampak faham Al-Quran, sefahamnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, silakan, tak ada masalah. Tuan-tuan perempuan boleh buat mazhab sendiri. Nampak tak? Tapi tuan-tuan perempuan, kalau kita tanya pun tentang Al-Quran pun tak banyak lagi yang kita hafal. Begitu juga hadis Nabi SAW berapa butir saja, itu pun kita tak tahu hadis sahih, ataupun itu hadis hasan, ataupun hadis dhaif, ataupun hadis palsu, kita pun tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, macam mana kita nak ikut Al-Quran? Macam mana kita nak ikut hadis serta-merta seperti itu? Sebab itu ulama hadis mengatakan bahawasanya seorang orang ahli hadis itu pasti sesat apabila dia tidak mempelajari fiqh. Ini orang ahli hadis. Orang ahli hadis artinya orang yang duduk di dalam majlis sama, kemudian dia mendengar periwayatan hadis daripada syekh tersebut. Dan syekh tersebut lepas riwayatkan hadis dari dia ni orang yang hafal hadis. Ni kata kalam daripada Imam Ibn Barak. Orang ahli hadis yang tidak belajar fiqh, tidak merujuk kepada ahli fiqh, kalau dia berfatwa sesat. Bayangkan Imam Ibn Barak katakan seperti itu, orang ahli hadis. Kita ni bukan ahli hadis. Kita ni bukan dikategorikan sebagai orang yang mana faham hadis. Terjemahan hadis pun kita tak boleh lagi. Dan itu macam mana kita nak ikut daripada hadis secara langsung, kita tak nak ikut mazhab. Maka para ulama kata, bagi mazhab orang-orang awam, wajib mengikuti para ulama. Wajib, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau tak ikut mazhab, maka tuan-tuan dan puan boleh salah pada akidah, boleh salah pada ibadah. Nampak tak? Sebab tu kita kena ikuti para ulama ni, bukan sebab kita ni taksub, tak, lain. Bezakan taksub. Taksub ni tuan-tuan dan puan, iaitu kita membenarkan sesuatu yang salah pun kita membenarkan. Itu taksub. Adapun imam mazhab tak buat benda yang salah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata iza sahhatil hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahihnya satu hadis, maka itu adalah mazhab aku. Jadi Imam Syafi'i ni dia kata seperti itu. Maknanya mazhab dia itu didirikan, dibangunkan di atas hadis-hadis yang sahih. Nampak tak? Tu Imam Syafi'i rahimahullah pernah kata seperti itu. Nampak tak? Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ni tuan-tuan dan puan bukan calon-calon ulama. Alim sungguh. Jadi macam mana kita tak nak mazhab? Macam mana kita tidak mahu bermazhab? Kalau tuan-tuan dan puan tak nak mazhab, boleh, tak ada masalah. Tapi itulah saya katakan, syaratnya mesti menjadi mujtahid. Mesti jadi seperti mazhab Imam Syafi'i, 4 mazhab yang lain. Nampak tak? Jadi nak masuk syurga ni, kata Nabi SAW, mesti tidak syirik kepada Allah. Mesti kena jaga akidah. Akidah kita ni kena betul. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan dan puan kita tengok, orang kalau rosak akidah, rosak amalan dia. Kita tengok golongan Syiah. Bila rosak akidah, habis semua. Tuan-tuan dan puan, akidah saja habis ke laut. Habis, rosak semua. Nampak tak? Para sahabat pun dia kufurkan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dan beberapa sahabat-sahabat yang kibar, para ulama, para sahabat yang besar. Itu mereka mengkafirkan sehingga melaknat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila rosak akidah, dia punya bahayanya tuan-tuan dan puan adalah amalan ibadah juga merosak. Maka Allah Ta'ala tak akan terima akidah-akidah yang rosak, yang tidak mengikuti Nabi. Kata Nabi SAW dalam hadis pertama saya baca tadi, nampak? Kata Nabi SAW, hanya satu kelompok saja masuk syurga. Ma'ana alaihi. Akidah yang aku padanya. Pegangan yang pada aku padanya. Syariat yang pada aku padanya. Dan juga para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu tuan-tuan penting tuan-tuan, benda ni bab akidah ni kita kena belajar. Kata Imam An-Nawawi, kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, dikatakan tuan-tuan dan puan, 2 ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Wajib, la rukhsata, tidak ada rukhsah ala mukallafin fi tarkihima. Tidak boleh ada rukhsah, tidak ada keringanan sedikit pun setiap yang mukallaf untuk meninggalkannya. Kalau tinggalkannya, kata Imam Al-Haddad, bersusah. Yang pertama, al-ilmu ma la yusihul iman illa bih. Ilmu yang tidak sah satu keimanan seorang tersebut kecuali dengan mempelajarinya, baru sah iman dia.
Maknanya ilmu sifat 20 yang kita para ulama itu susunkan. Nampak tak? Sifat 20 ni tuan-tuan, mungkin ada orang kata sifat 20 ni datang dari mana? Daripada Al-Quran. Kita tengok yang pertama sekali sifat wujud. Ni bukan pengajian tauhid tapi saya sebutkan sikit-sikit lah. Nampak? Wujud. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran. Wujud tu sifat Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala sebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Banyak lagi yang membuktikan dalam Al-Quran dan dalil Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tu wujud. Kemudian sifat qadim. Allah Ta'ala juga sebutkan bahawasanya huwa awwalu wa akhir. Ayat Al-Quran. Ada setengah orang kata sifat 20 ni buat. Nampak tak? Disusun oleh orang-orang yang nak merosakkan agama. Ada juga yang mengatakan sifat 20 ni adalah sifat yang mana dikarang oleh orang-orang Yunani. Datang celah mana Yunani tuan-tuan? Nampak tak? Celah mana Yunaninya tuan-tuan dan puan? Semua tu dalil daripada Quran. Nampak tak? Mukhalafatul hawadis. Sifat baqa. Wa yabqa wajahu. Ya dzal jalali wal ikram. Itu firman Allah Ta'ala. Sifat baqa ada. Sifat. Nampak tak? Kita belajar baqa. Kemudian sifat mukhalafatul hawadis. Itu sifat Allah Ta'ala juga. Nampak tak? Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ada. Firman Allah datang celah mana? Itu pun saya sebutkan sikit-sikit. Nak katakan semuanya sifat 20 tu semua ada dalilnya. Daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kita tengok tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita dulu semua daripada atas dengan akidah yang benar. Jadi bersyukurlah pada Allah Taala bagi kita untuk akidah yang sahih. Jadi nak masuk syurganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjaga akidah tuan-tuan dan puan-puan. Itu dikatakan. Kemudian yang kedua, kita tengok itu sebenarnya kita dah bahas, saya ulang saja tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus solat. Dan juga benda yang nak masuk ke dalam syurga bagi seorang tersebut adalah melakukan solat. Maksudnya apa? Melakukan solat di sini iaitu melakukan solat yang difardukan. 5 waktu tersebut. Kalau orang nak masuk syurga, mesti solat. Kalau orang tak solat, macam mana dia nak masuk syurga? Sebab Nabi SAW kata nak masuk syurga, di antara amalan dia sebut solat. Ini kalau orang kata dia tinggalkan solat, macam mana dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW mengatakan azab bagi orang-orang yang meninggalkan solat ni tuan-tuan dan puan-puan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya al-ahdu fina bainana wa bainal musyrikina as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian di antara kita, perbezaan di antara kita dan juga antara orang musyrik adalah solat. Orang musyrik tak solat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan hadis tersebut, faman taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan solat dalam keadaan sengaja, maka kafir dia. Macam mana maksud kafir di sini? Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata, faqad yanza'ahu imanuh. Artinya, hampir-hampir, qad li taqlil. Faqad. Dan hampir-hampir tercabut iman dia. Bila dia tinggal solat, hampir-hampir tercabut iman dia. Setengah para ulama menggambarkan bila orang tinggal solat, iman dia tuan-tuan dia macam ranting yang hampir patah. Itu bahayanya meninggalkan solat. Sehingga para ulama tuan-tuan dan puan-puan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, yang pertama, orang yang meninggalkan solat iaitu orang yang juhud. Orang yang juhud. Juhud ni maksudnya orang yang tolak solat. Dia kata solat ni tak wajib ke atas dia. Ni kan banyak ada setengah orang kadang-kadang belajar sikit, kadang-kadang belajar sikit ilmu rani, kadang-kadang dia kata solat tak wajib lah. Nampak tak? Kalau dia kata tak wajib dan dia tolak dalam keadaan juhud, bersungguh-sungguh dia tolak, maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan kafir orang seperti ini. Sebab solat ni adalah ilmu maja'a minad din bidarurah. Sesuatu yang datang daripada agama tu dalam keadaan darurat. Nampak tak? Jadi kalau orang yang mana kalau dia tu meninggalkan solat, kalau dia meninggalkan solat disebabkan dia kata solat tersebut tu tak wajib, maka orang seperti tersebut kufur, kafir. Datang daripada darurat maknanya mustahil
orang-orang yang mana mereka itu dah hidup dalam keadaan Islam, ataupun orang yang baru masuk Islam, dia tengok setiap hari umat Islam ni solat 5 waktu. Dan mustahil mereka kata solat tu tak wajib. Maka itu yang dimasukkan darurat. Jadi bila dia kata dia tolak, automatik kata solat ni tak wajib, kafir terus. Jangan main-main. Benda ni yang datang daripada darurat, datang daripada agama secara darurat. Yang tidak dapat, tidak mustahil orang kata tak wajib. Nampak tak? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat oleh kerana malas. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama dalam kitab-kitab fiqh mengatakan orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia sengaja sebab dia malas, pertama sekali istitabal minhu. Minta dia bertaubat kepada Allah Taala wa yu'maru, dan hendaklah diperintahkan di solat. Sekiranya dia enggan, maka fayuqtalahu, maka bunuh orang tersebut. Nampak ni dalam mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan. Maka bunuh orang tersebut. Yang main-main. Nampak tak? Sebab itu ada satu kalam. Saya baru tu baca status Habib Ali bin guru saya lah, Habib Ali bin Hasan bin Bagi. Tuan-tuan perempuan, dia update satu status kalam Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Apa tuan-tuan perempuan dalam status tu Imam Ghazali kata bahawasanya orang-orang yang mana dia menganggap sesuatu, Allah salamat, dia kata man za'ama anna lahu ma'allahi ta'ala halan asqata anhu nahwu salah atau tahrim syabrul khamar wajib qatalahu wa qatala mithlahu afdal min qatli mi'ati kafir li'anna darurahu akthar. Ni kata Imam Ghazali. Saya nakalkan. Faham tak? Belum lagi tak faham lah sebab tak terjemahkan. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang menyangka bahawasanya dia bersama dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia rasa dah tak wajib baginya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala seperti salat, ataupun dia kata dah tak haram dah minum arak baginya, maka orang tersebut, kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah, maka wajib qatlahu, wajib bunuh orang ni. Ni fatwa Imam Al-Ghazali. Wajib orang macam ni, wa qatala mithlahu, dan wajib juga orang yang ikut dia. Kata Imam Ghazali, nanti saya cakap, saya keterangkan tuan-tuan puan, jangan pegang sekejap lagi nampak orang tak salat bunuh pula, nanti Ustaz Haris kena jawab. Dia kata apa? Sebab apa? Afdal min qatli mi'ati kafir. Maka bunuh orang macam ni, kata Imam Ghazali, lebih baik daripada bunuh 100 orang kafir harbi. Seorang 100 kafir harbi ni yang memerangi Islam. Li'anna darahu akthar, kerana darurat orang seperti ini banyak sebab dia bagi sesat kepada orang lain. Nampak tak? Maka saya nak terang kat sini, kita tak bolehlah buat keputusan macam tu. Tak bolehlah kita tengok fatwa ni kita nak ni sebab kita ada undang-undang. Nampak? Cuma ni hukum. Cuma ini yang disebut oleh ulama tentang solat seumpamanya benda yang wajib ni. Ramai hari ni orang tinggal. Nampak tak? Boleh dikata setiap umat orang Islam, hari ni kita tengok tuan-tuan dan puan ramai orang tinggal solat. Betul tak? Sedangkan ni dosa besar ni. Tuan-tuan dan puan buka dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, tuan-tuan dan puan, kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, tuan-tuan dan puan. Setelah bab syirik, dia letak dosa besar yang kedua adalah tarikis solah. Iaitu tarkus solah, meninggalkan solat. Tuan-tuan dan perempuan gagaklah tuan-tuan dan perempuan dalam benak pemikiran kita ni, Imam Az-Zahabi dia letak benda tu yang kedua, gagak benda tersebut remeh ke? Tak. Benda tersebut sangat besar dosanya. Nampak tak? Bukan dosa kecil tuan-tuan dan perempuan. Tinggal solat ni adalah dosa besar. Nampak? Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'atun min dhimmati Muhammad. Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka orang tersebut telah berlepas daripada zimmah, jaminan Rasulullah. Jaminan Rasulullah SAW, Rasulullah tak boleh jamin orang macam ni. Sebab apa hang esok masuk dalam syurga? Nampak tak? Sebab saya tak solat ya Rasulullah, syafaat saya Rasulullah. Lepas tangan. Rasulullah SAW tak mau bagi syafaat. Wa iyazubillah. Dalam hadis Nabi SAW sebut macam ni, nampak. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan dan puan, orang tinggal solat, dosa dia besar. Nampak tak? Jadi orang yang meninggalkan solat juga tuan-tuan dan puan, iman dia akan merudum.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad hadama din. Orang yang meninggalkan solat dalam keadaan sengaja, maka dia telah memusnahkan agama. Maksudnya agama lain, agama dalam diri dia sendiri. Jadi orang tak solat, macam mana agama dia nak baik? Macam mana syakhsiahnya, akhlaknya nak baik? Sebab Allah Ta'ala janji, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkari. Sebab solat itu merupakan daripada benda yang mencegah kepada fahsya, kekejian dan juga kemungkaran. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis Nabi SAW kata, di antara amalan yang kedua adalah solat. Solat ni tuan-tuan dan puan pun yang penting. Sebab itu Nabi SAW bila masuk waktu solat, Nabi SAW bergegas cepat-cepat terus masuk solat. Hadis riwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahawasanya kunna nuhaddisu Rasulullah wa yuhaddithuna. Dahulu pernah kami berborak-borak dengan Rasulullah, berbual-bual dengan Rasulullah, dan Rasulullah SAW juga berbual dengan kami. Wa idza hadratis salah fa ka'annahu lam ya'rifna wa ka'annana la ya'rifuhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila datangnya waktu solat, seolah-olah Rasulullah ni macam tak kenal kami. Kami juga tak kenal Rasulullah. Maksudnya mereka ni mementingkan solat ni seperti itu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bila batang waktu solat, dengar Sayyidina Bilal azan, sahabat-sahabat yang mengazankan tuan-tuan dan puan, maka dia kata apa? Dia kata, ya ma'asyaran nas, kumu ila nari, ikulu ila narikum allati awqattumuha fa'atfiha bis-salah. Dia jerit, wahai manusia, bangun cepat, pergilah menunaikan solat, pergilah memadamkan api-api neraka yang telah disediakan, yang telah dihidupkan untuk memanggang-manggang kalian yang tidak solat. Fa'atfiha bis-salah, maka padamlah api tersebut bagi diri kamu supaya tak masuk dalam api neraka dengan kamu solat. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni solat ni tuan-tuan benda yang penting. Nak masuk syurga, inilah tiket-tiket dia. Solat, dan dimaksudkan juga solat di sini adalah menjaga rukun-rukun, syarat-syarat. Kalau orang tak jaga rukun, tak jaga syarat, nampak macam mana nak sah terima solatnya? Innallaha tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak akan terima kecuali yang baik. Dan tu tuan-tuan dan puan-puan nak pamerkan solat ni pada Allah Ta'ala dalam keadaan tak sempurna, maka wajib belajar ilmu tentang solat. Sebab tu belajar ilmu tentang solat ni tuan-tuan dan puan-puan, benda yang paling penting sekali. Benda yang paling penting sekali. Sebab tu dalam bab ibadat tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kitab fiqh, setelah bab wuduk mesti sebut bab solat. Nak katakan penting sangat bab solat ni, maka diletakkan awal-awal tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, solat ni kita kena jaga bab rukunnya. Nampak tak? Sempurnakan. Macam mana Allah nak terima solat kita kalau kita ni tidak menyempurnakan rukun-rukun. Di antaranya kita rukuk, mesti itu rukun. Ada orang rukuk pun tak seperti rukuk. Ada orang sujud pun tak seperti sujud. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala tidak akan pandang dia pada hari kiamat nanti kepada orang-orang la yukim sulbahu, orang-orang yang tidak menegakkan, meluruskan akan tulang belakangnya ketika dia rukuk dan ketika dia sujud. Maknanya dia tidak betul-betulkan. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, nampak sahabat-sahabat yang solat tak betul. Walaupun Nabi SAW ketika itu sedang solat. Ini mujizat Nabi. Sebab tu kata Imam Allahumma salli Muhammad, Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, dia ada satu nazam. Disebutkan bahawasanya wa Rasulullah SAW ru'yatuhu amami ru'yatul khalfahu ka'amami. Rasulullah SAW itu melihat di belakangnya itu seperti melihat di hadapan. Itu mujizat Rasulullah. Tuan-tuan apa boleh? Tak boleh. Saya pun tak boleh. Tengok belakang, macam tengok belakang. Macam tengok depan. Rasulullah SAW nampak. Sebab tu dalam hadis Sahih Bukhari yang saya baca ni, tuan-tuan dan puan, kata Nabi SAW bahawasanya atimu ruku'ah wa sujudah. Fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum idza raka'tum wa idza sajadtum
kata Nabi SAW. Hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu sempurnakan rukuk kamu dan juga sujud kamu betul-betul. Nampak kata Nabi SAW, sebab demi jiwaku digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan oleh Allah, maka aku ni benar-benar boleh melihat kalian ketika kalian sujud tak betul dan ketika rukuk tak betul. Ketika rukuk tak betul, sujud tak betul. Itu kata Nabi SAW. Jadi kerana itu tuan-tuan, solat ni kena jaga betul. Hak-hak solat. Yang keempat, iaitu maksud tuqimus solat ni juga, kata para ulama, adalah menjaga khusyuk, adab-adab. Itu termasuk daripada adab, dan setengah para ulama kata wajib. Nampak. Sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menerima solat itu kecuali apa yang tersedar pada pemikirannya. Artinya, apa yang tersedar pada hatinya, pada khusyuknya. Kata Nabi SAW, kalau 1/4, 1/4. Kalau separuh, separuh lah. Apa tak? Kalau tahiyat akhir je lah tuan-tuan dan perempuan dapat pahala solat semua tersebut. Sebab itu nanti dalam satu hadis kata Nabi SAW, solat tu nanti tuan-tuan dan perempuan, di hari kiamat tuan-tuan dan perempuan, dia akan datang kepada orang yang melakukannya. Sekiranya kalau dia melakukan baik, maka solat tersebut datang seperti cahaya, kata Nabi SAW. Dan sekiranya kalaulah seorang itu meninggalkan solat, maka solat itu akan dilemparkan pada wajah orang-orang yang tidak menyempurnakan adab, di antaranya khusyuk, di antaranya adab-adab yang lain. Nampak? Maka solat tersebut mengatakan, daya'akallahu kama daya'atani. Allah Ta'ala sekarang mensisiakan engkau sebagaimana engkau mensisiakan aku ketika hidup di dunia. Jangan main-main. Jadi solat tuan-tuan mesti hadirkan hati. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Allahumma salli Muhammad, la taqrabu salata wa antum sukara. Dan janganlah kamu mendekati solat, artinya melakukan solat, wa antum sukara, sedangkan dalam keadaan kamu mabuk. Dan firman Allah Ta'ala lagi, sehinggalah kamu mengetahui dengan apa yang kamu mengatakannya. Nampak tak? Kata Allah, janganlah kamu melakukan solat dalam keadaan kamu mabuk. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika dia tafsir ayat ni, di sini tafsirannya, kata Imam Al-Ghazali, bahawasanya bagi orang-orang yang mana mereka itu tidak khusyuk. Berapa ramai wakam min musallin, berapa ramai orang yang solat, kata Imam Ghazali, tapi solat dia dalam keadaan mabuk sedangkan dia tak minum arak. Mabuk ni apa? Kata Allah Ta'ala tu, Allah kata apa? Ayat seterusnya, Allah Ta'ala kata, hatta ta'lamuna ma taqulun. Sehinggalah kamu mengetahui dengan apa yang kamu katakan dalam solat tersebut. Itu ta'rif bagi orang yang tak mabuk. Tapi orang yang mabuk, setengah ulama definisikan dalam kitab fiqh, orang yang mabuk ni dia tak sedar apa yang dia cakap. Itu orang mabuk. Nampak tak? Sebab tu kalau orang mabuk, tuan-tuan dan perempuan, suruh sign geran kereta, suruh sign tu, habis dia sign dia, tuan-tuan dan perempuan. Dia tak sedar. Dia tak sedar. Apa yang dia buat, tak sedar apa yang dia cakap. Melalu. Jadi kata Imam Ghazali, berapa ramai orang solat sedang dia tak minum arak, tetapi dia mabuk. Sebab apa? Sebab dia tak sedar dengan apa yang dia cakap, apa yang dia baca. Hatinya lah lalai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah kata setengah para ulama, tak salah saya, Imam Sufyan As-Sawri, dia pernah berkata bahawasanya solat yang tidak menghadirkan hati itu asra'u ilal uqubah. Maksudnya akibat, maksudnya azab yang paling hampir, paling cepat kepada seorang itu adalah bila dia solat tapi hatinya tak khusyuk. Sebab itu kita tengok Allah Ta'ala bila sebut tentang orang solat, ada Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran. Ada juga Allah Ta'ala puji bagi orang-orang yang solat. Nampak tak? Ada juga Allah Ta'ala maki ataupun cela ataupun caci kepada orang yang solat. Nampak tak? Siapa? Wailul lil musallin. Ada Allah kata. Dan celakalah bagi orang-orang yang solat. Sebab apa? Di antaranya, mereka yang melewatkan solat. Mereka yang tidak menghadirkan hati ketika solat. Jadi solat ni tuan-tuan dan perempuan, inilah tiket kita.
Nak masuk syurga kena jaga sungguh-sungguh. Jadi insya-Allah taala itu disebut dalam hadis ni Nabi SAW mengatakan tentang solat. Jadi kita ni ajar anak-anak kita. Ingat, sentiasa peringat anak kita. Kata bahawasanya nak masuk syurga mesti kena solat. Cakap je saja tak apa. Nampak tak? Nak masuk syurga mesti kena solat. Kalau tidak tak masuk syurga Allah. Ceritakan dalam syurga tu. Allah Taala sebut apa? Allah Taala kata apakah walakum ma tashtahun. Dan kalian itu dapat apa yang kalian nak, apa yang kalian inginkan dalam syurga dapat. Ceritakan pada anak-anak kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Yu'maru bisab'in. Diperintahkan anak tersebut itu, ataupun dalam hadis lain kata Nabi SAW, idza balagha sab'a. Apabila seorang anak kamu itu sampai umur 7 tahun, fayu'maru solah, maka diperintahkan baginya solat. Wa idza balagha 10, apabila sampainya umur 10 tahun, faidribuhu, maka pukul dia. Rotan, kata Nabi SAW, maksudnya pukul. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, alliqus saut, gantunglah rotan, kata Nabi SAW. Apa tak? Ada setengah orang kadang-kadang rotan ni dah tak relevan. Dia kata kita tak boleh didik anak kita dengan rotan. Akhirnya anak ni jadi manja. Ada setengah mak bapak, cikgu kadang-kadang rotan sikit, anak mengadu, habis disaman cikgu. Nampak? Nabi SAW kata, alliqus saut, gantunglah rotan, kata Nabi SAW. Kenapa? Itu mengadabkan bagi anak-anak kalian. Jadi gantung saja bukan rotan. Jadi dalam hadis Nabi SAW tu ulama syarahkan, maksudnya tak solat tu pukul, tak ada. Kata ulama nasihat dulu. Jadi rotan pun ulama syarah juga. Kalau tak nasihat tak jalan, barulah rotan anak tu. Rotan tu pun ulama syaratkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh tumbuh. Yang kedua, tidak boleh tampar, sentuh daripada bahagian muka ini. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh mencederakan sehingga menumpah darah. Nampak tak? Jadi kita kena faham syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, iaitu tidak boleh sampai menyebabkan tersinggung anak tersebut. Maknanya sampai dia ni jadi orang yang stres dengan pukulan kita. Jadi empat-empat ni disebut oleh ulama, bila nak pukul anak mesti tak ada. Jadi anak kita ni kita pukul dia takdib. Artinya bagi dia ni rasa hormat dengan solat. Nampak tak? Sebab tu pernah satu ketika saya khidmat dengan Habib Mahdi. Maka salah seorang anak dia, tuan-tuan perempuan tu subuh lewat. Subuh lewat bukan tak solat, subuh lewat. Maka Habib tanya, kamu solat tadi? Budak lagi, baru 7 tahun, 8 tahun. Dia main dengan adik saya, tuan-tuan perempuan, masa kecil. Maka dia kata, aku solat tadi pukul 7 lebih. Habib hentak meja ni dengan tangan, baru 7 tahun. Dia kata, as-salah a'zam min kulli syai'. Habib jerit tuan-tuan perempuan. Dia kata apa? Iaitu salat ni lebih a'zam, lebih besar daripada segala sesuatu. Mengalir air mata anak dia. Nampak tarbiyah dia macam tu. Jadi oleh kerana itu kita tarbiyah anak kita ni start daripada kecil, tuan-tuan perempuan, untuk dia jaga solat. Kalau tak jaga solat, akhir besar-besar ni pun susah untuk menjaga solat. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, solat ni di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut untuk amalan nak masuk syurga, waktu tiyaz zakat, dan juga kamu menunaikan zakat, iaitu zakat-zakat yang fardu, tuan-tuan dan perempuan, iaitu membayarkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak, ataupun diserahkan kepada imam, artinya orang-orang yang berkuasa, amil dan sebagainya, maka kita serahkan kepada mereka, kemudian mereka akan mengagihkan kepada orang-orang yang berhak. Ini juga keluarkan zakat. Wajib, tuan-tuan dan perempuan. Zakat harta, kalau harta kita sekian-sekian lebihnya, dah sampai nisab sekian-sekian, kiraannya berapa, nampak? Maka wajib untuk kita keluar. Zakat perniagaan, ada orang berniaga tapi tak pernah keluar zakat perniagaan, macam mana nak berkat? Ingat tuan-tuan dan perempuan, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang tidak bayar zakat, orang yang tidak mani'uz zakat, kata Nabi SAW, orang yang menghalang dirinya untuk bayar zakat, maka harta-harta tersebut nanti Allah Subhanahu Taala akan guling-gulingkan nanti pada hari kiamat, lalu dilemparkan di wajah-wajah orang tersebut. Wa'iyyazubillah. Jangan main-main. Jadi sebab tu kita kena tanya.
Khususnya pusat zakat kita tanya, saya nak kira sekian-sekian harta saya berapa ni. Harta saya sekian-sekian banyak. Nampak tak? Maka wajib tak saya keluarkan zakat macam mana? Dan perniagaan saya setiap item kena kira macam mana. Tu kiraan-kiraan tersebut, kedai-kedai runcit apa sebagainya. Kalau sampai nisab, wajib untuk kita keluar zakat. Nampak tak? Ada setengah orang dah kaya raya, bila kita tanya dia, walaupun dia buat perniagaan online, tak ada kedai, tapi dia ada item yang jual, tuan-tuan dan perempuan. Income 30,000, 40,000, tuan-tuan dan perempuan, takkan tak boleh bayar zakat? Bila ditanya, kenapa tak bayar zakat? Saya masih belum layak untuk bayar zakat perniagaan. Income 30,000 sebulan tak layak. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian watasamu Ramadan, di antaranya berpuasa pada bulan Ramadan. Itu wajib untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah amalan ni yang memasukkan kita dalam syurga, tapi amalan ini yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa jaga sungguh pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok ulama-ulama dulu bila masuk bulan Ramadan, macam mana mereka mengihtiram bulan Ramadan. Mereka menjaga hak-hak Ramadan. Ramadan itu adalah duyuf, adalah tetamu kita. Macam mana kita istiqbal dia, macam mana kita menyambut tetamu kita. Tetamu kalau datang ke rumah kita, macam mana kita sambut dia. Maka kita kena tunaikan hak-hak dia. Hak-hak Ramadan kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Yang secara zahir kita jaga daripada makan dan minum, benda-benda yang syubhah, daripada benda-benda yang haram. Dan juga kita jaga juga benda-benda yang batin. Jaga hati kita. Jangan kita bermusuh. Jangan kita berdengki. Jangan kita memandang rendah kepada orang lain. Bila bulan Ramadan, itulah puasa yang sebenar. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin falaisa min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat pahala puasanya kecuali lapar dan juga dahaga. Tak dapat pahala puasa. Nampak? Sebab itu tuan-tuan perempuan, celaka 1000 celaka lah orang-orang yang keluar daripada Ramadan kalau dia tak sempurnakan Ramadan tersebut dengan sebenar-benarnya. Ramadan ni tuan-tuan perempuan, bayangkan Allah Ta'ala beri nikmat yang paling besar. Sebab Ramadan ni dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tak dapat Ramadan. Umat-umat terdahulu kalau beramal tuan-tuan perempuan 1000 tahun itulah. Tapi umat Nabi SAW, walaupun umurnya pendek, 60 tahun, 50 tahun, tapi bulan Ramadan ada satu malam bersamaan dengan 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 84 tahun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hidup 60 tahun, sejak daripada akil baligh tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dikirakan 50 tahun, dah start dah. Tuan-tuan dan puan-puan berpuasa dengan betul-betul, bermakna tuan-tuan dan puan-puan sudah mendapat 50 bulan. Tuan-tuan dan kiralah berapa ratus tahun tuan-tuan dan puan-puan dah beramal soleh seumpama 1000 bulan. Bayangkan, sebab tu rahmat Allah Ta'ala. Jadi puasa Ramadan ni puasa yang paling agung, yang wajib untuk kita cinta dia, wajib kita jaga hak dia dengan sempurna. Nampak? Barulah itulah yang mendatangkan kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok saja bagaimana tuan-tuan dan puan-puan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kita tengok ulama-ulama berpuasa. Mereka mengtakzimkan puasa tersebut. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, setengah para ulama, dikatakan Imam Al-Ghazali, sebelum 6 bulan ada di kalangan mereka dah buat syair-syair puji-pujian tentang bulan Ramadan. Cintanya mereka tu. Dan setengah mereka, kata Imam Ghazali, mereka berdoa, ya Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW, bila sampai bulan Rajab, apa kata Nabi SAW? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka ulama hadis kata di sini Rasulullah SAW sebelum bulan Ramadan lagi, Nabi SAW dah doa, sebut-sebut dah bulan Ramadan. Nak kata Nabi SAW dah sambut bulan Ramadan tu bila bulan Rajab lagi. Ulama-ulama salaf, mereka sambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum tu mereka dah doa, ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami Ramadan. Nampak tak? Bila dah sampai Ramadan, mereka betul-betul jaga. Mereka betul-betul ibadah, mereka betul-betul jaga hak-hak ibadah, hak-hak puasa tersebut, Ramadan tersebut. Maka setelah Ramadan, lepas 6 bulan juga, setelah daripada Ramadan, seterusnya 6 bulan, mereka akan doa pada Allah, ya Allah, taqabbal Ramadana. Ya Allah,
terimalah Ramadan kami. Terimalah Ramadan kami setiap 6 bulan. Sampai 6 bulan seterusnya daripada Ramadan, dia akan doa macam tu. Wah, tu ulama salaf. Jauh betul tuan-puan amalan kita dengan mereka. Sebab tu Nabi SAW kata, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian kurun setelahku, kurun daripada setelahku. Kurun setelah daripada yang ketiga tu sebut kata Nabi SAW adalah kurun salafus soleh. Nampak tak? Ibadah mereka, ilmu mereka banyak. Nampak? Jadi oleh kerana itu kita ni bila masuk bulan Ramadan kita ihtiram, jaga. Kata Nabi SAW bulan Ramadan tu hebat. Kata Nabi SAW awaluha rahmah. Awal-awal dia itu adalah rahmat. Wa awsatuha maghfirah. Pertengahan tu adalah keampunan. Pengakhirannya wa akhiruhu itqu minan nar. Pengakhiran Ramadan itu adalah perlepasan daripada api neraka. Jadi kerana itu berpuasa dengan sebetul-betulnya. Jaga sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Jadi disebut oleh ulama di sini adalah kita menjaga tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kelima iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahijjul bait, iaitu kamu melakukan haji. Ini istata'a ilaihi sabila. Kata ulama, sekiranya kalau kamu mampu untuk mengerjakan haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Kata Nabi SAW, dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali syurga. Kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke haji dan juga umrah, wala yarfusu wala yafsuku, orang-orang yang pergi haji dan juga umrah dalam keadaan dia itu tidak merosakkan ibadahnya, mereka itu wala yarfusu, artinya mereka itu tak melakukan segala benda-benda yang diharamkan ketika ihram, ataupun tak memakai ihram, ataupun ketika waktu haji ataupun umrah, jaga sungguh-sungguh tidak melakukan maksiat, wala yafsuku, dan tidak menyalahi adab ataupun berlaku fasik, menyakiti orang lain, menyakiti orang-orang lain dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut, kata Nabi SAW, kharaja. Kata Nabi SAW, orang tersebut dia dapat ganjaran seperti dia keluar daripada perut ibunya ketika barulah lahir, kata Nabi SAW. Jadi sebab tu orang pergi haji, tuan-tuan dan puan, kalau betul-betul dijaga, maka orang tersebut, tuan-tuan dan puan, macam baby. Tak ada dosa. Nampak tak? Sebab tu kata para ulama', setengah para ulama' kata, pergi haji ni boleh menghapuskan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Nampak? Mukaffiratun kabair wasaghair. Tetapi syarat dia taubat lah. Kalau dia pergi sana tak taubat lagi, tak sah lah. Dia punya maknanya tak sah ni sini, tak sah taubat dia. Maknanya orang tersebut ni dikategorikan masih lagi berdosa. Maksudnya mesti kena taubat. Nampak tak? Tapi kata para ulama', memang boleh dia hapuskan dosa. Kalau dia beramal soleh, dia ada dosa, dia buat pergi sana, maka Allah Ta'ala hapuskan. Sebab pada Zulhijjah ketika melakukan haji, ada hari Arafah. Hari Arafah, kata Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, adalah berdosa apabila seorang itu berdiri di hari Arafah, lalu dia menganggap Allah tidak mengampunkan dosanya. Jadi dosa, kata Nabi SAW, kalau orang rasa dia diri di Arafah, Allah tak ampun dosa dia. Sebab confirm Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang yang berada di Arafah, berdoa kepada Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, bila hari Arafah, Allah Ta'ala akan panggil seluruh para malaikat. Wahai para malaikat, lihat, hamba-Ku datang daripada jauh. Dalam keadaan mereka itu datang daripada pelbagai negara. Dan mereka datang dalam keadaan mereka berdebu, mengharapkan keampunan daripada Aku. Saksikanlah wahai malaikat, qad ghafartu lahum, Aku ampunkan segala dosa mereka. Ini hari Arafah. Bayangkan keampunan yang besar. Jadi pada kita nak melakukan umrah, haji dan sebagainya, maka disebut dalam hadis Nabi SAW, itulah amalan yang boleh kita masukkan dalam syurga kita. Jadi benda ni basic Nabi SAW ajar. Nampak tak? Jadi kita jaga benda yang basic untuk kita masuk ke dalam syurga. Mohon maaf sebab ada setengah orang, kadang-kadang dia belajar benda-benda basic ni dia tak faham. Nampak tak? Dia tak pentingkan benda-benda macam ni. Dia pentingkan benda lain lagi. Nampak tak? Jadi sedangkan benda yang basic ni lah, kata Nabi SAW, yang memasukkan kita ke dalam syurga. Dengan keberkatan daripada rahmat Allah Ta'ala tersebut, disebabkan kita melakukan amalan-amalan seperti ini, maka kata Nabi SAW boleh masuk ke dalam syurga. Jadi jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan dan perempuan, ni di antara yang disebut oleh Nabi SAW. Nanti kita akan sambung lagi dalam hadis ini. Panjang hadis ini, tuan-tuan dan perempuan.
Dia ada lagi amalan-amalan Nabi SAW mengatakan untuk memasukkan kita ke dalam syurga, antara amalan-amalannya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah taala kita dengar hadis ni, kita amal kat rumah. Jangan kita dengar hanya sekadar masuk telinga tapi kita keluar telinga kiri. Tapi biarlah kita amal dan kita beriman dan kita rasa cinta untuk lakukan setiap amal ibadah. Itulah roh bagi ibadah. Setiap roh ibadah kita adalah kita rasa seronok dan juga kita menghayatinya rasa cinta. Nampak tak? Bila kita rasa cinta, maka kita akan buat dengan sungguh-sungguh. Bila kita rasa sayang dengan solat, maka kita akan solat dengan sungguh-sungguh. Jadi itulah cinta ni martabat yang paling tertinggi. Sebab tu bila cinta ni tuan-tuan dan puan-puan dikatakan membutakan, betul? Cinta ni juga membutakan. Sebab dengan cinta, kadang-kadang orang tersebut tak rasa susah payahnya sesuatu ibadah tersebut. Sebab cinta. Sebab tu Rasulullah SAW solat sampai bengkak kakinya. Sebab cinta kepada Allah. Nampak tak? Sebab nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cinta. Kenapa ada ulama-ulama salaf dulu solat sampai 1000 rakaat? Imam Ali Zainal Abidin, nampak, cuci cik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin solat setiap hari 1000 rakaat. Ada sahabat Muhammad Muhammad, ulama-ulama salaf dulu yang solat 1000 rakaat. Rabitul Adawiyah 1000 rakaat. Jadi kisah-kisah macam ni menggambarkan kita bagaimana kecintaan mereka pada ibadah tersebut. Sebab tu mereka tak ada rasa penat. Betul lah, cinta itu membutakan. Dia tak nampak. Jadi dia langgar saja, dia buat saja tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Jadi sebab tu setengah para ulama berdefinisikan juga cinta ni tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah merasakan apa yang dialami seorang kekasihnya. Jadi kalau kita benar-benar cinta Allah, cinta Rasulullah, kita juga akan merasakan bagaimana Rasulullah SAW solat dan juga bagaimana Allah Ta'ala perintahkan dan suka apabila kita solat. Dan kita melakukan segala-gala yang disebut oleh Nabi SAW ini. Itulah baru benarnya seorang pecinta. Saya tutup satu kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika satu hari itu dia jatuh sakit teruk. Bukan sakit untuk bawa kepada kematian, tapi sakit teruk. Maka tuan-tuan dan puan-puan, beliau ni merupakan sahabat ataupun anak murid daripada Imam Syafi'i. Sahabat dan juga anak murid. Dua-dua ada mazhab, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Imam Syafi'i ini dapat tahu bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal jatuh sakit. Bila jatuh sakit, tuan-tuan dan puan-puan, lalu dia ziarah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau ziarah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, menangis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menangis, lepas balik rumah, Imam Syafi'i jatuh sakit. Sakit. Dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal sakit, dia pun sakit. Maka sampailah khabar kepada telinganya Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya gurunya dan juga sahabatnya Imam Syafi'i jatuh sakit. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, dia terus gagahkan. Walaupun ketika itu dia tengah sakit, dia tahan sakit dia. Ketika itu memang sakit, dia tahan sakit dia. Gagahkan, pakai tongkat. Sampailah dia datang kepada rumah Imam Syafi'i. Dia datang kepada rumah Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Syafi'i tengok dia. Imam Syafi'i bangun. Tadi sakit terlantar. Bangun. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? Dia kata apa? Dalam satu syair mengatakan, Maridal Habib. Maridal Habibu fazurtuhu. Fazurtuhu. Fa'asqamtu. Min asfa alaih. Telah sakit kekasihku Imam Ahmad bin Hanbal. Fazurtuhu, maka aku ziarahnya. Fasaqamtu, maka aku pun jatuh sakit. Ataupun dalam riwayat, famaritu min asfa ilaih. Min asfa alaih, sebab aku tengok dia ni sakit. Tu kata Imam Syafi'i. Aku jadi sakit sebab aku tengok kekasih aku ni sakit. Wa idza syufiyal habibu, dan apabila disembuhkan akan kekasihku ini, fazarani, maka dia pun menziarah kepada aku, fasyufitu, maka aku pun sembuh serta-merta. Inilah definisi cinta sebenar. Jadi kita ni kalau cinta pada syurga, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itulah kita merasakan
Artinya bila kita salat, kita merasakan Allah Ta'ala berbahagia kepada hamba-Nya yang melakukan solat. Bila kita sedekah, bila kita keluar zakat, bila kita melakukan haji, melakukan umrah, sesuatu kewajipan yang wajib ke atas kita, yang Allah Ta'ala perintahkan, maka kita rasa gembira. Itu buktinya cinta. Rasa seronok sebagaimana seronoknya Allah Ta'ala hamba-hambanya taat kepadanya. Itu bukti cinta sebenar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan mahabbah kita, insya-Allah. Allah Ta'ala jadikan kita pecinta sebenar dan mengikuti sunnah Nabi SAW, mencintai Nabi SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadis ini cukup mengesankan hati kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, bukan hamba-hamba Allah Ta'ala yang taleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan juga kepada isteri kita dan juga zuriat kita di kalangan orang yang taat, ta'iin, orang-orang yang taat kepada Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mereka yang mendengar akan perintah Allah dan juga mengikuti apa ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.